السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آله وصحبه أجمعين وإلى حضرات جميع الأولياء وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا. شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan adik-adik Jawatan Kuasa Surau Ridwaniah Banjar Estate, yang berbahagia Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Tuan-Tuan Guru, para alim ulama tempatan, khususnya Al-Fadhil Ustaz Yusaini, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Karena pada malam ini Allah izinkan kita untuk berada dalam majlis yang paling mulia, berada di taman-taman syurga di dunia ini. Mudah-mudahan kita akan Allah anugerahkan dengan syurga yang sebenarnya di akhirat. Ada 8 syurga Allah nantikan di akhirat. Yang pertama namanya Firdaus, yang kedua namanya Adnin, yang ketiga namanya Ma'wa, yang keempat namanya Darussalam, yang kelima namanya Jannatul Naim, yang keenam namanya Jannatul Khuld, Khuld, yang ketujuh namanya Darul Jalal ataupun Jannatul Jalal boleh juga, dan yang ke-8 namanya Jannatul Qarar ataupun Darul Qarar, Qaf Ra Alif Ra. Itu 8 syurga untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Itu janji Allah. Allah janji orang yang beriman dan beramal saleh itu dengan syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kata Allah, berilah berita gembira kepada mereka yang beriman dan beramal soleh, bahwa bagi mereka itu syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai.
Dalam ayat lain apa kata Allah? Walladzina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah yang diberi mereka menjadi penghuni-penghuni syurga, kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Itu janji Allah bagi mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh. Nak masuk syurga syaratnya ada dua aja. Yang pertama beriman, yang kedua beramal soleh. Apa arti beriman? Percaya betul-betul dengan rukun iman yang 6 tu, 100%. Kalau ada 99.9999999% percaya, tak terima lagi. Mesti 100%. Kalau ada 0.0000001% menjadi dia tak percaya, tak terima lagi. Mesti 100%. Penuh. Tidak ada syak, tidak ada zon, tidak ada waham. Baru dijanjikan Allah dengan syurga. Beramal soleh, apa arti amal soleh? Apa arti tadi beriman? Beriman dia tak cukup, mesti beramal soleh. Apa arti beramal soleh? Buat apa saja ikut cara Islam, itu namanya amal soleh. Whatever you do must be in accordance with the teachings of Islam. Itu namanya amal soleh. Karena kalau lain dari Islam, sekali-kali tidak diterima oleh Allah Ta'ala. No way Allah will terima. No way Allah will accept. Mesti ikut cara Islam. Semayang cara Islam, puasa cara Islam, zakat cara Islam, umrah cara Islam, haji cara Islam, nikah kahwin cara Islam, nuri kenara cara Islam, perjuangan cara Islam, pendidikan cara Islam, ekonomi cara Islam, whatever. Mesti ikut cara Islam. Karena Allah sudah bagi amaran bagi kita. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Kata Allah. Surah Ali Imran ayat 85. Barang siapa mencari satu cara hidup lain daripada cara hidup Islam, maka sekali-kali Allah tidak akan menerimanya. No way Allah will accept. Dan orang itu di akhirat nanti akan tergolong dalam golongan orang-orang yang rugi. Orang rugi tak dapat syurga. Nak syurga, kena jadi orang yang beruntung. Kena beriman dan beramal soleh. Baru Allah terima dan dapat syurga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan, itu dia punya mukaddimah. Yang panjangnya mukaddimah kan letak pada kitab. Malam ni kita sambung lagi pembacaan kita. Hadis yang ke-16. Betul? Ya. Ada bangan? Ikut catatan saya lah. Zaman di mana orang tak peduli dari mana mendapat harta. Janji dapat aja. Halal ke, haram ke, curi ke, rasuah ke, tipu daya ke, scam ke. Tak peduli, janji mau dapat. Itu akhir masanya apa? Akan berlaku. Udah berlaku belum? Udah berlaku sekarang, udah berlaku. Tak peduli. Macam mana dapatnya? Merompak ke, menipu ke, nyamun ke, curi ke, dan apa saja. Termasuk sekarang ni, scam yang banyak. Ada aja. Nombor telefon ni, siapa ada telefon tahu kan? Ada aja orang telefon. Baru ni saya dapat. Tak ada nak jawab. Dia datang daripada UAE tau. United Arab Emirates. Tak ada nak jawab. Itu scammer tu. Kadang-kadang lihat di telefonnya, anda dikenaki datang ke mahkamah pada hari ini pukul 5 petang. Pada hari Ahad, mana dia buka mahkamah? Yang cakap tu bukan orang, komputer. Bunyi lebih bingung ya. Itu dia, itu scam. Jadi banyak yang kena scam. Saya pun ada kena scam ya. Tak usah khabar lah benda ya. Tuan-tuan pun ada pernah kena scam tak? Ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu bukan bagus dapat kena scam tu. Maknanya ada pengalaman lah. Ada bungkusan di pejabat pos. Ada bungkusan pejabat pos. Kemudian kena scan kena bayar banyak subscribe. Tak apalah. Suruh tekan nombor ni. Ada yang jawab.
Tak apalah. Walaupun kamu kena bayar 15,000 umpamanya, kamu bayar 1,000 cukup lah. Dia bagi nombor akaun. Kita pun bagi, lebur duit. Itu namanya scam ya. Baik. Apa dia hadis yang bunyi tuan? An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ti 'ala an-nasi zamanun ma yubali ar-rajulu min aina asaba al-mala min halalin am haramin. Ya, daripada Abu Hurairah, perawi hadis yang paling terkenal namanya Abu Hurairah. Bukan namanya pun, gelarannya. Namanya siapa tahu? Boleh sudah lah saya cerita namanya. Siapa nama? Dah lupa, penat ngajar. Abdul Rahman bin Sahr, Sin Kha Ra. Sahr, Abdul Rahman bin Sahr. Tapi oleh kerana dia gemar menangkan kucing, tengok kucing tu, dia tengoknya, tangkapnya, dipeluknya, diciumnya, digosok-gosoknya, dibawa balik, dia bagi makan dan sebagainya. Berkenan menang kucing, lalu digelarkan dia oleh baginda Rasulullah, menggelarkan dia sebagai apa? Abu Hurairah. Artinya apa? Bapak kucing. Bapak kucing. Sampai lekat sekarang ni. Kalau sebut Abu Hurairah, kita tahu lah dia perawi hadis yang sangat terkenal. Kalau sebut Abdul Rahman bin Sa'ad, nak lupa dia, cari di mana-mana. Sebut orang nama ni, ada sahabat nama Abdul Rahman bin Sa'ad. Ini Abu Hurairah. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok Arab. Semua qala kata qala dia cakap Arab. Kamu putih ambil juga say. Yang banyak berartinya Melayu. Ya dah. Melayu cukup banyak dia punya kepelbagaian. Kalau Allah berfirman, ya ke dah? Kalau Rasul bersabda. Kalau Sultan Nazrin Shah bertitah. Lagi apa? Kalau Haji Ibrahim berkata, mana ada bertitah? Berkata, cuma Melayu. Hebat Melayu pun tahu. Orang putih tak ada say. Arab tu qala Allah, qala Rasul, qala je, satu kata je. Tapi Melayu ni ada kepelbagaian. Betul lah kita jadi orang Melayu. Karena dia ada berbagai-bagai jenis bahasa. Ada perkataan berganda. Melayu je ada perkataan berganda tau. Terang benderang, gelap gelita, tinggi lampai. Lagi apa? Gemuk, gedempul, kurus, kering. Cakap Melayu je orang tau. Lain bahasa tak ada. Saya 31 tahun mengajar bahasa Malaysia, saya tahu lah. Di antara pelajaran saya mengajar tu ialah perkataan berganda. Ya ke tak? Orang Melayu. Bagus bahasa kita ni. Cuma kerana saya ni ngaji sekolah orang putih, nak cakap orang putih je kerja je. Itu ya. Tengok Arab ni, qala je. An Abi Hurairah qala Rasulullah. Kalau Allah pun qala Allah je. Qala Rasulullah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya'ti 'alan nasi zaman, akan berlaku, akan datang satu zaman. Rajulun, seorang lelaki, akan datang pada manusia satu zaman manusia, ma yubali rajulu. Artinya apa? Suatu zaman seseorang untuk orang tidak mempedulikan. Ma yubali rajulu. Artinya tak peduli kalau benda datangnya. Lelaki dia tak peduli kalau benda datangnya. Ma yubali rajulu. Min aina, dari mana? Min aina, dari mana datangnya? Aswabal mal, datang hartanya dari mana datang? Tak kira. Tidak mempedulikan dari mana ia mendapatkan harta. Janji dapat je. Apakah dari sumber yang batal, yang halal ataupun yang haram? Sama ada sumber yang halal ataupun sumber yang haram. Al-malu min halalin aw haramin. Sama ada dari halal ataupun yang haram. Tak kira. Janji dapat. Janji berjaya je.
Nah, itu akhir zaman ni. Kau betul lah. Nah, nanti kita akan baca hadis. Satu lagi. 15 ada bila berlaku 15 perkara maka layaklah Allah datangkan musibah. Nah, di antaranya apa? Harta negara seolah-olah jadi rampasan perang. Itu di antaranya. Berlaku di akhir zaman ni. Tapi tak kira hal haram lah. Dia terima je. Dapat janji dah dapat. Rasuah pun terima. Lagi apa? Penipuan pun terima. Rompakan pun terima. Penganiayaan terima. Janji dapat je. Itu berlaku akhir zaman. Sedangkan kita ni Allah datangkan 5 hukum. Ya ke tak? Apa saja dia mesti ikut 5 hukum. Apa dah? Wajib, haram, sunat, makruh, harus. Apa itu wajib? Apa itu wajib? Ya Allah, penat ngajarnya. Apa itu wajib? Dibuat dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Kedudukannya mesti buat. One more time. Apa itu wajib? Dibuat dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Kedudukannya mesti buat. Itu wajib. Seperti semayang 5 waktu semalam, puasa bulan Ramadan, lagi taat kepada pemerintah, lagi naik haji, zakat, umrah dan sebagainya. Itu wajib ya. Berlaku adil wajib. Yang kedua haram. Apa itu haram? Dibuat berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Kedudukannya mesti ditinggalkan. Ini nak hafal ni tuan-tuan. Apa itu haram? Yang pertama dibuat berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Kedudukannya mesti ditinggalkan. Seperti berjudi, berzina, lagi apa? Mencuri, merompak, rasuah, menipu, terlibat dengan scam. Itu benda haram, berdosa, mesti ditinggalkan. Lagi apa? Sumbang mahram. Itu benda-benda haram. Kemudian yang ketiga sunat. Apa itu sunat? Tuan-tuan ambil pisau potong ya. Itu sunat ya. Itu bersunat. Sunat tu apa? Jangan jual bibion dengan sunat tu. Alah sunat ke wajib ni. Apa itu sunat? Dibuat dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Kedudukannya elok buat. Nak elok dah? Rumah nak elok dah? Tokau nak elok dah? Pakaian nak elok dah? Semua nak elok. Jadi elok buat, bukan mesti buat, elok buat. Itu yang sunat. Ini dah minum sunat lah. Sunat je kau wajib ni. Itu yang tengok orang lain semayang, dia tak semayang. Main sunat. Ada tak semayang sunat? Ada tak orang tak nak semayang sunat? Sini tak ada lah tempat lain. Ada tak? Orang semayang Maghrib, ada tak semayang sunat Maghrib? Sebelum Maghrib sunat ke apa? Sunat. Sebelum Isyak sunat juga. Lepas Maghrib sunat tak? Sunat. Itu namanya sunat ya. Semayang ada sunat. Puasa ada tak sunat? Ada. Ya. Puasa sunat apa? Puasa bulan Rajab, bulan Syaban, lagi apa? Bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, mana-mana ataupun 3 hari itu sebulan. Awal waktu tengah awal hari bulan, tengah-tengah hari bulan dan hujung bulan, itu puasa sunat. Lagi apa? Zikir ada sunat. Ada zikir sunat, baca. Elok buat benda elok. Yang sunat. Baca Quran. Ada tak yang sunat? Ada yang wajib tak? Baca Quran ada yang wajib? Dalam sembahyang wajib ke tak? Ada rukun qauli itu wajib. Wajib dibaca. Tapi lain daripada rukun qauli itu,
hukumnya sunat ya, baca Quran. Nak semayang tu baca Quran. Lepas semayang mau baca Quran, sunat ya. Tambah hari Jumaat, sunat baca surah apa? Sebelum Jumaat, surah Kahfi atau surah Yasin dan sebagainya. Itu sunat. Kemudian makruh. Apa penting makruh? Ya Allah, di kawan ni. Apa penting makruh? Dibuat tidak berdosa, ditinggalkan dapat pahala, kedudukannya elok ditinggalkan. Dengar elok. Apa ni? Dibuat tidak berdosa, ditinggalkan dapat pahala, kedudukannya elok ditinggalkan. Seperti apa? Contoh, makan berdiri, lagi makan berjalan, makan tangan kiri, semua makruh lah gitu. Lagi apa? Makan benda-benda busuk, makruh lah gitu. Ada satu benda tu haram dikatakannya makruh. Apa dia? Apa dia? Benda tu sebenarnya haram tapi dia katakan makruh juga. Apa? Puy. Apa hukumnya? One more time ni, lantak saya marah-marah bulan depan kabut sudah datang. Apa hukum merokok? Sekali lagi, apa hukum merokok? Haram. Siapa nak tanya lepas ini boleh tanya. Apa dalil yang mengatakan haram? Tapi dah yang dalam makruh kata. Yang mengatakan makruh tu yang merokok tu kan. Itu yang mengatakan makruh. Kalau dia ustaz pun ustaz merokok lah kata dia yang mengatakan makruh. Ada tak ustaz merokok? Ada. Bukan ustaz depan ni ya. Dia mengatakan makruh. Padahal hukumnya haram. Ada pun nama ayat tak? Wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Ada pun nama ayat ni? Surah Al-Baqarah ayat berapa saya terlupa ya. Wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Jangan kamu campakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Sudah tahu benda itu bahaya, jangan buat. Itu yang pertama, dalil pertama. Yang kedua apa kata Nabi? Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrun haramun. Setiap yang memabukkan adalah khamar, arak, dan setiap arak itu adalah haram. Rokok mabuk ke tak? Isap tak ada mabuk. Tapi cuba kita ambil 4-5 batang rendam dalam mayor, minum mayor ni, mabuk tak? Mabuk ke tak? Kita try. Ini ada mayor ni, apa nak buat? Ambil 4-5 batang, masuk rendam dalam mayor, minum mayor ni. Mabuk ke tak? Bila mabuk jadi arak. Bila arak apa hukumnya? Haramnya. Rokok. Lagi apa? Dalilnya haram tu. Setiap rokok yang berjenama, yang ada masyhur lah. Dia sebelum dipotong-potong jadi rokok tu, jadi tembakau tu. Tembakau tu dijemur dulu. Lepas tu disembur dengan alkohol. Semua jenama-jenama yang hebat-hebat tu disembur dengan alkohol supaya dia bila keluar dipasang api tu, bau tu mengeluarkan bau yang wangi sikit. Nama aromanya tu. Alkohol apa hukumnya? Tuan-tuan, alkohol apa hukumnya? Najis. Najis tu apa hukumnya? Haram. Jadi siapa yang merokok tu dia maknanya ada najis dalam mulut tu. Tambah kalau jadi imam tu, buat Allahu Akbar. Orang lain ikut dia. Masing-masing ikut imamnya dia najis dalam badan dia ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, rokok itu mahal ke murah hanya kerja sekarang ni? Mahal. Sebungkus berapa duit? Sebungkus berapa duit? RM12. Ada yang kata 17. Saya tak tahu. Kata kena $15 dah. Kalau RM15 bungkus. Kalau dia isap 3 bungkus sehari berapa? Sebungkus RM15. Kalau 3 bungkus berapa? RM45 sehari habis. Bakar dah begitu. Bila bakar tu membazir ke dah? Membazir macam mana? Bila membazir macam mana? Apa kata Allah? Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya yang membazir itu gengnya, membernya
kawannya ialah para syaitan. Itu dah. Itu yang keempat. Yang kelima last sekali. Semua kilang-kilang rokok tu kepunyaan Yahudi atau Nasrani. Sama ada Yahudi atau Nasrani. Termasuk gudang garam. Gudang garam tu bukan orang Islam punya tau. Nasrani punya. Dan mereka ada perjanjian dengan negara Israel untuk menyalurkan sebahagian dari keuntungan mereka kepada negara Israel. 10% ke 15%, tak tahu, terpulang kepada perjanjian dia lah. Keuntungan tu disalur kepada Israel. Israel dapat duit apa gunanya? Apa guna Israel tu dapat duit orang merokok tu? Dibeli apa? Beli peluru, beli senapang, beli bom. Jadi maknanya penghisap rokok itu ada saham ke tidak dalam pembunuhan orang Islam? Ada. Dia ada saham dalam pembunuhan orang Islam. Ingat tu. Poi. Bom. Tahu. Kena tembak lah. Kalau poi. Tom. Kalau poi. Tom. Kalau tom apa? Poi. Jadi itu 5 dalil yang mengatakan rokok itu haram. Ada nak bangkang? Mana tak ada yang merokok lah. Kalau ada yang merokok di kalangan depan saya ni, berhenti. Pasang niat itu tu. Pasang niat nak berhenti. Tahu niatnya? Kalau tak tahu nak diajar ni. Tahu tak niatnya? Nawaitu ikut. Nawaitu berhenti merokok lillahi ta'ala. Itu nama-nama niatnya. Sahaja aku berhenti merokok kerana Allah Ta'ala. Itu dia. Padahal benda itu makruh. Kata dia. Padahal dia haram. Dia yang katakan makruh. Itu makruh. Yang kelima harus. Apa itu harus? Dibuat atau ditinggalkan tidak berpahala dan tidak berdosa. Itu namanya harus. Buat atau tak buat tidak berpahala dan tidak berdosa. Nak buat pensila tak nak buat pensila. Cuma yang harus itu bila dilaksanakan dia tak tinggal harus. Dia boleh tukar hukum. Benda harus boleh tukar hukum. Dia boleh jadi wajib, boleh jadi haram, boleh jadi sunat, boleh jadi makruh. Dia tak tinggal harus lagi. Tahu? Contoh apa? Benda harus. Makan tu harus. Kalau wajib makan ni kejap ni berdosa belakang lah. Kan tak makan? Tidak pula haram. Kalau haram, kalau Albania ada makan. Albania ada makan tak? Mana dia cakap syahid? Ada makan tak? Kalau dia makan, jangan makan. Kerana haram katanya. Jadi harus nak makan bersila atau nak makan bersila. Tapi bila kita makan, sebab ini kan, dia boleh jadi wajib, boleh jadi haram, boleh jadi sunat, jadi makruh. Bila makan jadi wajib? Bila udah terlalu bulo. Bukan lapar dah, terlalu bulo. Kalau tak makan, apa? Tumpuk. Baru saya nak ngoceh ni tadi. Kalau tak makan apa? Tumpuk. Ketika itu wajib tak makan? Wajib tak ada makan? Wajib. Jadi wajib ya. Itu makan. Betul ke minum? Dah terlalu dahaga. Kalau tak minum, tumpuk. Wajib minum ya. Dah jadi wajib. Boleh tak makan jadi haram? Boleh. Macam mana jadi haram? Makan benda-benda yang diharam lah. Benda makan babi haram, makan anjing haram, makan kucing haram, makan tikus haram, makan katak haram, makan ular haram. Jadi haram. Boleh tak makan jadi sunat? Boleh tak makan jadi sunat? Boleh. Macam mana jadi sunat? Sebelum makan baca doa dulu. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Dapat pahala. Pahala sunat. Itu ikut adat makannya. Tegur yang dekat dia dulu, jangan jangkau jauh ke sana dia. Mana dekat dia betul. Dan konyah lumat-lumat tu betul baru telan, baru capai yang lain. Itu adat-adat nak makan. Kalau ada orang tua, sampai dulu kan. Kalau ada orang tua di kalangan kita, sampai dulu kan. Orang tua tulis dulu. Kalau ada ustaz, sampai dulu kan. Ustaz dia dulu kan. Biarkan dia dulu makan.
Kalau ustaz tu dah tua, kalau ustaz tu dah tua apa? Lagi nak didulukan. Sunat tu Allah dapat pahala. Jadi maknanya dia jadi apa? Dia jadi sunat. Mulai tadi wajib, betul haram, betul sunat. Yang keempat apa? Dia boleh jadi makruh. Boleh nak makan jadi makruh? Boleh. Makan berdiri makruh. Lagi? Makan berjalan makruh. Lagi? Apa lagi? Makan benda-benda yang busuk makruh. Lagi? Tak tahu benda makruh. Ambil nasi tu kepak, lambung balik, sambung dengan mulut tu makruh. Ya. Tupai haram, tupai. Makan tupai. Makan tupai. Boleh makan tupai kan? Tupai tu memang makan. Kita lah boleh dah makan tupai. Tak ada yang menghalalkan. Saya belum jumpa dia yang katakan tupai tu halal. Kalau ada, minta khabar pada saya. Saya boleh ubah fikiran. Itu dah. Bila dilaksanakan boleh jadi wajib, boleh jadi haram, boleh jadi sunat, boleh jadi makruh. Alright, itu. Yang sebenarnya 5 hukum ini meliputi segenap aspek kehidupan. Apa pun mesti ada 5 hukum ni. Kita ngaji kejap ni ada hukum, berjalan 5 hukum ni. Kita makan dengan pun ada hukum, balik dengan ada hukum, dah sampai ke rumah ada hukum. Apa saja 5 hukum tu berjalan dalam setiap aspek kehidupan. Kena jaga. Ini kalau ikut hadis tadi, ada mereka yang tak peduli apa je, apa hukum yang dilakukan je, tak peduli asal janji dapat je. Akan datang suatu zaman seorang tidak mempedulikan dari mana ia mendapatkan harta. Apakah dari sumber yang halal ataupun haram. Dia tak peduli, janji dapat je. Tipu boleh, rasuah boleh, riba boleh. Lagi apa? Scam boleh. Lagi apa? Dadah hisap, pelacuran lah, janji dapat je, tak kira. Terlibat dengan pelacuran, terlibat dengan peras ubud, blackmail, janji dapat je. Ada dah orang blackmail sekarang ni. Tahu blackmail? Cakap orang putih tu. Blackmail tu artinya peras ubud. Kalau kamu tak bagi aku sekian banyak, aku ketak kat kursi kamu. Itu namanya blackmail. B-L-A-C-K-M-A-I-L. Blackmail namanya. Peras ubud namanya. Itu. Janji dapat je. Begitu juga apa? Apa saja ya? Yang tak kira halal haram ya. Baik. Tengok keterangannya. Di zaman sekarang ini merupakan zaman ketandusan rohani. Kalau memang sekarang akhir zaman ni orang dah tak ingatkan agama lagi dah. Ya ke dah? Cuba tengok satu dunia ni. Mana ramai? Orang beriman ke orang kafir? Satu dunia ni, jangan tengok betul tiga aja. Satu dunia ni tengok. Mana yang ramai? Berapa peratus orang beriman, berapa peratus orang kafir? Satu dunia ni. Yang beriman hanya 1/5 saja. Lagi 4/5 semua kafir belaka. Di negara-negara Amerika Selatan seperti Peru, Brazil, Argentina, Bolivia, Colombia, mana ada orang Islam, semua kebanyakan yang kafir belaka ya. Kemudian di antara orang yang beriman pula, berapa peratus yang semayang? Berapa peratus yang tak semayang? Yang semayang hanya ada 15% saja. Yang tak semayang? 85% tak semayang. Mana ramai? Semayang ke tak semayang? Tak semayang yang ramai ya. Itu. Begitulah seterusnya. Banyak. Mana ramai? Yang berjuang jalan Allah ke, yang berjihad di jalan Allah ke, yang jahat? Jahat ramai ya. Mana ramai? Yang warak ke yang wakrak? Wakrak lagi ramai lebih yang warak ya. Itu zaman sekarang ni. Di zaman sekarang ini merupakan zaman ketandusan rohani. Sudah tak ada iman. Dan zaman materialisme. Zaman kebendaan. Materialisme ni kebendaan.
Dia kira jadi dapat je. Segala sesuatu adalah dinilai dengan nilai harta. Apa saja yang nilai harta. Termasuk jadi tuan guru pun kadang-kadang dikira harta juga. Ada tak tuan-tuan guru yang masyhur-masyhur tu dia menentukan harga nak datang, ada tak? Ada tak? Never put a price on yourself. Tahu, jangan letak harga dalam diri dia. Kalau tak, siapa tu? Itu namanya penunggang agama. Nak bagi-bagi, tak nak bagi tak? Malam ni saya sihat. Kalau tak bagi pun tak ada masalah. Cukup apa? Cukup jadual dia, saya datang insya-Allah. Tapi kalau bagi juga nyongin dah. Kalau tak bagi? Kalau tak bagi? Ada. Cik Mazal. Tuan Cik Mazal. Tak bagi dah. Nyongin juga. Ni kan monyok je. Ini dah kalau kamu, if you want me to come, you have to give me this much. Ada dah orang bagi sampai 6,000, 10,000, 15,000 ada dah. Bukan dia yang ngabon tu. Dia punya personal assistant-nya. Ada betul. Ada seorang yang cerita. Tak usah sebut nama lah. Kamu empat jadinya. Kawan saya tu imam satu tempat. Telefon dah Ustaz ni. Dia cakap. Tak apalah. Tu imam. Cakap dengan PA saya. Dia cakap PA saya. Tahu PA? Personal assistant. Dia duduk depo. Ustaz tu duduk depo. Dia pun cakap ni. Bila cakap belum apa-apa lagi, dia tanya imam tu, berapa ribu nak bagi pada ustaz ni katanya. Terus tanya apa tu, berapa ribu? Terus tu imam tu letak telefon, tak jawab lagi. Letak telefon. Belum apa-apa dia tanya berapa ribu nak baginya. Dari Ipoh ke satu tempat, dekat je pun. Ada satu orang begitu juga, masyhur. Handal ceramah satu tempat, dibagi nama tu 500. Dibagi nama 500, banyak dia tu 500, banyak ke sikit? Banyak tu 500. Datang solat daripada sesuai nanti kena cukup. 500 tak cukup, nak lebih daripada itu. Itu jangan bukanlah dia nulis tapi sesuai dah. Itu dah. Janji dapat je, tak kira. Jadi sebab itu saya malam ni siap. Kalau tak bagi pun tak kenapa. Mana saya daripada kampung kemari tu minyaknya tak sampai RM5 pun. Saya derma kalau RM5 tak apa ya. Begitu saya ngajar di masjid tu. Tak pernah saya minta, tak pernah saya letak harga ya. Kerana never put a price on yourself. Kalau nak bagi, tidak. Itu yang berlaku ni ya. Yang penting harta dapat dikumpulkan sebanyak-banyaknya untuk memenuhi kehendak nafsu ataupun untuk melayan kehendak isteri dan anak-anak mereka. Keluarga yang penting ya. Pentinglah kita. Kan bagi duit pun. Tengok apa hantar bagi. Padahal Allah kata macam mana? Apa kata Allah? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Kamu tidak diperintahkan melainkan beribadah kepada Allah dengan ikhlas semata-mata kerana Allah dan kerana agama. Itu perintah Allah tu. Surah apa? Surah Al-Bayyinah. Tahu mana surah Al-Bayyinah? Dok ngaku kepala. Mana Al-Bayyinah ni? Dok ngaku kepala dulu. Kalau saya sebut surah Lam Yakunin tahu tak? Tahu lah. Itu dia. Jadi mudah-mudahan harta kita tu kita semak dalam benda datang halal ke haram, atau makruh atau sunat dan sebagainya. Okey, sekian dulu. Sudah bunyi dah. Itu pun saya lambat. Minta maaf ya menembaknya. Akan datang kita akan baca apa? Ada yang terdah harta riba wujud di merata tempat. Tak kira halal haram itu riba ni ya. Akan datang kita baca insya-Allah. Sekian dulu. Sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak bangkang? Bak rokok ada nak bangkang? Orang rokok tak nak bangkang?
Oh, tak ada merokok ni. Alhamdulillah. Ya. Ha. Jadi lu Ya? buat rokok. Nak bangga? Dah buat rokok ni, patutnya dilarang lah, tak payah jual lah. Tak ada orang nak beli lah. Ha, betul. Nanti saya jadi Perdana Menteri so. Ya? Ha. Sekarang ni tak boleh lah. Tak ada kuasa. Ha. Okey, lagi? Ya. Berbalik pada pasal penceramah tadi Ustaz kan. Kadang-kadang setengah penceramah tu apa dia dah ada gelaran Datuk Seri belajar pun kadang PhD. Jadi mungkin disebabkan itu dia letak kemah ke standard. Diploma ini standardnya kita. Ijazah ini saya parangan lah Ustaz kan. Yalah. Itu yang dia ni sikit. Lepas tu dekat Pro TV. Nama tu ada. Nama dia. Nama Ya. Itu pangkat tu jangan dari dia. Kalau kita memikirkan dia ni ada PhD, kita bagi banyak sikit. Dia datang dari jauh, bagi banyak sikit. Kita menentukannya. Itu tak apa. Yang salah ni, kamu nak aku datang, mesti bagi sekian banyak. Itu yang salah tu. If you want me to come, you must give me this much. Otherwise, I'm not going to come. Itu yang jadi salah tu. Yang salah tu dia meletakkan harga diri dia. Kita bagi dia. Takkanlah kita ada fikir. Datang dari Indonesia umpamanya. Naik kapal terbang. Takkan nak bagi RM2. Dan sebagainya. Kita kena fikir juga. Tapi jangan datang dari dia. Okey. Sudah terjawab soalan tu? Okey, lagi? Habis? Ada lagi? Ini lain lah. Ada hadis cakap Nabi dia beristighfar kadang 70 kali sehari, kadang 10 kali sehari. Jadi lafaz istighfar tu saya nak tahu apa lafaz istighfar Nabi tu. Yang paling bagusnya astaghfirullahalazim. Itu paling mudah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Hayyul ya bukan hayyul tau. Huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Sekali lagi, one more time. Astaghfirullah, bukan ra. Ini astaghfirullah, tak betul tu. Astaghfirullah, ru dan baru ya. Astaghfirullahalazim. Waqaf, berhenti, tarik nafas. Alladzi la ilaha illa, berhenti tu. Huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Dia paling komanya 70 kali sehari. Inni la astaghfirullahalazim fil lailati fil yaumi wal lailati 70 marrah. Aku minta ampun dengan Tuhan yang Maha Agung sehari semalam 70 kali. Kalau Nabi 70 kali, kita patut berapa kali? 70 juta kali. Tapi Nabi ni, padahal Nabi ada dosa dah. Tuan-tuan dan puan-puan, ada dosa dah Nabi? Tak ada dosa. Pun istighfar. Kita sampai tak ada dosa angkat tangan. Sini nengok mana angkat gambar mana orang tak dosa. Dosa belaka. Dosa besar, dosa kecil, dosa zahir, dosa batin, dosa sedar, dosa tak sedar, dosa sengaja, dosa tak sengaja, dosa tahu, dosa tak tahu. Berapa? Ya Allah, hidup dia memilang. Berapa? 10. Bukan 10 dosa, 10 jenis dosa. Kalau satu jenis juta berapa? 10 juta dosanya. Jadi patut ke atau wajib ke tak wajib kita istighfar? Wajib ke tak wajib kita minta ampun? Kita dosa belaka. Okey, sekian dulu. Habis dah tak lagi ya? Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin.